Kolej Thai bakal pelajari tamadun Melayu. Raja Charles III sah hidap kanser. Israel tak endahkan gesaan antarabangsa, masih teruskan perang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Akilah dalam Netstep Global, 7 berita dunia paling trending pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Thai Global Business Administration Technological College TGBC melancarkan kursi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Pengajian Melayu dan Ketamadunan semalam. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang berucap pada majlis pelancaran itu berkata, kursi itu merupakan permulaan bagi memperkenal pengajian bahasa Melayu dan ketamadunan Melayu di kolej dan universiti lain di Thailand. Beliau juga turut memuji TGBC kerana menjadi institut pengajian tinggi pertama di Thailand yang mewujudkan kursi pengajian bahasa Melayu dan ketamadunan. Beliau berkata bahasa Melayu adalah tonggak dalam mencapai agenda pembinaan negara bangsa seperti mana yang telah digerakkan di Malaysia dan Indonesia. Peradaban Melayu yang dipelajari dengan mendalam akan meningkatkan pemahaman bagi menjalinkan kerjasama yang lebih erat dalam kalangan generasi muda dalam rantau ini. Rang Undang-Undang RUU Prosedur Jenayah Pidaan di Parlimen Singapura meluluskan pesalah dalam kes jenayah seksual atau kekerasan yang serius tidak akan dibebaskan secara automatik selepas menjalani hukuman penjara, terutama jika menunjukkan tanda-tanda melakukan kesalahan semula. Terdapat kira-kira 20 pindaan di bawah RUU itu termasuk pengenalan Undang-Undang Hukuman untuk Perlindungan Awam Dipertingkat atau SEPP dan Rangka Kerja Perundangan untuk Pemeriksaan Perubatan Forensik. Menteri Dalam Negeri dan Undang-Undang Singapura, K. Shanmugam berkata, dengan pelaksanaan SEPP, Lembaga Semakan Tahanan akan memutuskan sama ada pesalah yang dijatuhkan hukuman sesuai untuk dibebaskan. The Straits Times melaporkan SEP terhad kepada mereka yang melakukan kesalahan ganas yang serius seperti pembunuhan dan cubaan membunuh serta kesalahan seksual yang serius seperti rogol. Dengan kelulusan RUU, tertuduh yang dikehendaki mengambil bahagian dalam pemeriksaan perubatan forensik tetapi enggan tanpa alasan munasabah boleh dipenjara sehingga 7 tahun, didenda atau kedua-duanya sekali. Raja Britain, Raja Charles III disahkan menghidap kanser dan akan menangguhkan beberapa tugas umum baginda sementara menjalani rawatan. Istana Buckingham mengumumkan perkara itu dalam satu kenyataan pada Isnin. Bagaimanapun, Istana Buckingham tidak mendedahkan jenis kanser yang dihidapi Raja berusia 75 tahun itu. Pihak istana juga tegas mengatakan ia bukan kanser prostat, meskipun baginda mendapat rawatan berkaitan prostat baru-baru ini. Perkara ini diumumkan seminggu selepas Raja Charles dibenarkan keluar dari klinik swasta London selepas prosedur perubatan. Pertempuran di utara semenanjung Gaza masih diteruskan walaupun gesaan antarabangsa untuk disegerakan gencatan senjata semakin meningkat. Pasukan Pertahanan Israel IDF melaporkan tenteranya kembali ke kawasan tempat mereka beroperasi sebelum ini. Sejak beberapa minggu lalu, serangan di utara semenanjung itu telah berkurangan, menyebabkan orang yang kehilangan tempat tinggal boleh kembali ke rumah mereka. Berikutan penegasan Israel untuk mendapatkan kawalan ke atas kawasan berkenaan. Dalam perkembangan itu, menurut berita rasmi Palestin Wafa, pengeboman Israel masih berterusan di seluruh kawasan Khan Yunis, iaitu bandar terbesar di selatan Gaza. Pada hujung minggu, sekurang-kurangnya 20 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan Israel ke atas Rafah, sebuah bandar yang sebelum ini ditetapkan sebagai zon selamat oleh tentera Israel. Seorang tahanan yang merupakan doktor dari Palestin melalui pengalaman perit selepas ditahan tentera Israel yang menyerbu hospital di Gaza
dalam kejadian pencerobohan Israel baru-baru ini. Dr. Said Abdul Rahman Ma'aruf yang bertugas di Hospital Al-Ahli Al-Arab di Bandar Gaza telah didera selama 45 hari ketika dalam tahanan hingga kurang tidur dan matanya ditutup sebelum dibebaskan minggu lalu. Menurutnya lagi, tangan dan kakinya diikat dan matanya ditutup selama hampir 7 minggu dan dia dipenjarakan. Lebih memilukan, Dr. Said diarah tidur di tempat yang dilitupi batu kerikil tanpa tilam, bantal atau sarung dan dengan alunan muzik yang kuat. Bagaimanapun, lelaki itu dibebaskan di lintasan Kerem Shalom dan dijemput oleh Palang Merah. Dr. Said masih tidak tahu sama ada keluarganya terselamat daripada serangan ketika tentera Israel mara ke Bandar Gaza kerana kali terakhir tahu mengenai mereka adalah ketika beliau ditahan. Presiden Joe Biden didakwa melakukan serangan di Iraq dan Syria untuk melonjakkan imejnya semasa kempen pilihan raya presiden sedang memuncak. Rusia juga menuduh presiden itu atas serangan balas 3 anggota tentera Amerika Syarikat yang terbunuh di Jordan pada bulan lalu. Amerika Syarikat memulakan serangan udara pada hari Jumaat ke atas puluhan sasaran yang berkaitan dengan pasukan pengawal revolusi Iran. Duta Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Rusia, Vasily Nebenzia memaklumkan semasa mesyuarat Majlis Keselamatan mengenai serangan yang dibinta oleh Moskow tidak ada justifikasi menjelaskan tindakan Amerika Syarikat tersebut. Menurut beliau, pihaknya melihat satu percubaan untuk mempengaruhi landscape politik domestik di Amerika Syarikat, keinginan untuk memperbaiki imej buruk pentadbiran Amerika semasa di arena antarabangsa ketika kempen pilihan raya presiden semakin hangat. Produksi kereta api mewah pertama di Arab Saudi, Dream of the Desert, dilaporkan telah bermula. Dream of the Desert dijadualkan beroperasi menjelajah gurun yang menakjubkan di dalam negara itu menjelang akhir tahun 2025. Dream of the Desert yang dibuat di Itali oleh Arsenal Group dan dipesan oleh Kereta Api Arab Saudi akan menghubungkan ibu negara Riyadh ke Al-Qurayat di wilayah utara Al-Jauf. Ketua Eksekutif SAR Bashar bin Khalid Al-Malik berkata, perkhidmatan tren mewah ini membolehkan rakyat Saudi dan pelancong meneroka lebih banyak bahagian di negara tersebut. Rangkaian perjalanan ini akan melalui beberapa destinasi menarik seperti Al-Qasim, Hill serta Al-Jauf sebelum berakhir tidak jauh dari sempadan dengan Jordan. Sekian sahaja Netstep Global pada hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita dunia paling trending hanya di Netstep Global. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.